Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nekat menjadi pemancu kecemerlangan sekaligus melahirkan graduan yang setanding dengan graduan antarabangsa. Pro-Chancellor UNIMAS yang juga Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari, Tun Datuk Abang Openg berkata, peranan dan sumbangan UNIMAS kepada negeri ini akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Hubungan antara Kerajaan Sarawak dan UNIMAS bagai isi dengan kuku dan bak au dengan tepi. Justru dalam usaha untuk menjadikan Sarawak maju menjelang 2030 berpendapatan tinggi sebagai satu realiti, kedua-dua pihak nekat dan konsisten terhadap tanggungjawab masing-masing. Di Sarawak, kita sedang giat memperkasakan jaringan ekonomi digital di bandar dan di luar bandar. Sarawak telah memulakan usaha ke arah ekonomi digital sejak tahun 2017 lagi. Bermula dari detik itu, berbagai pelaksanaan, kerangka strategi serta pelan tindakan telah dirancang dan dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Convocation UNIMAS ke-25 yang memasuki hari ketiga bertempat di Deta Putra UNIMAS pada Rabu. Ketua Menteri menambah, Kerajaan Negeri Sarawak komited dalam memberikan tumpuan kepada penyediaan infrastruktur di kawasan luar bandar dan pemodenan bidang pertanian sebagai hala tuju pembangunan di negeri ini. Justru pada masa ini, fokus utama kerajaan adalah untuk mengatasi masalah bekalan air bersih dan tenaga elektrik di kawasan pendalaman Sarawak. Di sini saya ingin memuji usaha dan penglibatan UNIMAS dalam membantu masyarakat luar bandar menikmati kemudahan asas yang belum dapat disalurkan oleh pihak kerajaan. Antaranya projek mikro hidroelektrik di beberapa buah kampung di Pelaman Sarawak. Saya berharap projek ini dapat diteruskan di kawasan-kawasan pendalaman yang lain demi manfaat penduduk di kawasan luar bandar sebelum projek elektrik dapat dihubungkan di kawasan tersebut. Sebenarnya saya telah mengarahkan untuk memberi peruntukan yang khas kepada UNIMAS dalam projek-projek ini. Istiadat Convocation UNIMAS ke-25 telah bermula pada Isnin lepas dan disempurnakan oleh Chancellor UNIMAS Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Seramai 3,587 orang graduan menerima ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda. Sementara itu, turut diraikan dua graduan yang dianugerahkan anugerah graduan terbaik Yayasan Sarawak, kategori Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Penerima anugerah graduan terbaik Yayasan Sarawak kategori Bumi Putra, Stephanie Alin Apoy berkata, beliau berasa gembira dan teruja serta berkongsi rahsia kejayaan yang dicapai oleh beliau. Saya rasa very happy, very excited. Rasanya macam beyond my expectations, honestly. How I got here, I think a lot of it was perseverance, determination. Macam had to push through so that I can achieve this. There were a lot of times where I had to balance my time, where I can actually get some rest but also have the same time to study and also do a lot of activities as well. And I think that through that itself, I've been able to pave through and make it here today.
But also, I think I'm also blessed with people and my environment of people who treat me with very supportive manner as well. Yeah, so that's all from me. Sementara itu, Eng Yizian, penerima anugerah graduan terbaik Yayasan Sarawak kategori Bukan Bumi Putra pula tidak menyangka bahawa beliau menerima anugerah tersebut serta berterima kasih kepada keluarga di atas sokongan padu. Rasa sangat gembira, dapat perasaan untuk Yayasan Sarawak. And then actually I didn't expect to get this award. And then I need to thank not just my family as well, but I have to say thanks to my friends and also my teachers as well who have helped me throughout these years. So as an intro myself, I have tried to challenge myself throughout the ways, not just in academics and also in corporate background. So I think it helps a lot towards not just current, but also my future as well. Untuk fans saya, I think it will be more towards working harder, of course. So not just because of I should get this award, I need to be proud and not moving forward. I need to keep on moving forward, and also to venture more into human resources to help a lot of people as well. Thank you so much. Dalam pada itu, wartawan UKAS turut sempat menemu bual beberapa graduan yang berasal daripada golongan yang memerlukan namun masih mampu mencapai kejayaan ke peringkat ijazah sarjana muda dengan usaha gigih serta sokongan padu daripada keluarga masing-masing. Okey, pada pendapat saya sepanjang convocation ini alhamdulillah dah semuanya berjalan lancar. Walaupun terdapat SOP dan banyak lagi kekangan, tapi akhirnya kami berjaya menyelesaikan kelompok kami dan juga harap yang seterusnya akan dapat dijalankan dengan lancar juga. First of all, kami rasa bersyukur sebab majlis tak berjalan dengan lancar. And kami berterima kasih dengan ibu bapa kami, rakan-rakan seperjuangan, dengan lecturer kami yang memberi dorongan kami sampai kami berjaya dapat segulung ijazah hari. Saya berasa sangat gembira pada hari ini kerana saya dapat menghadiri majlis convocation pada kali ini, dan saya berharap supaya kepada graduan yang akan datang supaya jangan berputus asa walaupun pandemik ini telah menghalang kita untuk kekal kumpul bersama kawan-kawan di asrama di universiti ini. Jadi jangan putus asa dan teruskan usaha untuk mencapai cita-cita masing-masing. Berita seterusnya mengenai Dewan Undangan Negeri Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU Pembekalan Tambahan 2021-2022 untuk mendapatkan pembelanjaan pembangunan tambahan pertama 2021 yang berjumlah RM478,843,946. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa mengumumkan kelulusan RUU tersebut setelah mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri pada hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Rabu. Bacaan kali kedua dan ketiga RUU berkenaan dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi baru kedua, Dato' Amar Douglas Unggat Bas. Dalam usul beliau, Dato' Amar Douglas berkata pembelanjaan tambahan ini adalah untuk menampung kos pelbagai perkhidmatan yang ditanggung oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang tidak diperuntukkan dana atau tidak mencukupi dalam anggaran 2021. The second supplementary estimates of ordinary expenditure 2021 as contained in Command Paper No. 1 of 2022 comprising an additional sum of ringgit Malaysia 478,843,946 is laid before the House in pursuant to Article 32 of the State Constitution. This additional expenditure is to meet the cost of various services incurred by various ministries and departments for which funds were not provided for or insufficiently provided for in the 2021 estimates. Selain itu, ketika membentangkan RUU tersebut bagi bacaan kali kedua, Dato' Amar Douglas Unggat memberitahu pembelanjaan tambahan sebanyak RM81,008,762 juga diperuntukkan untuk melaksanakan program dan projek pembangunan pada 2021 oleh pelbagai kementerian dan jabatan. As presented therein, there are 47 sub-activities
and 68 sub-activities for which the additional provision are required. The total additional allocation required is ringgit Malaysia 81,608,762. The amount required has been wired from saving among the subhead concerned or advanced from the contingency reserve. Sementara itu, rang undang-undang RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 turut diluluskan. Sebaik rang undang-undang itu diwartakan, sebuah badan kawal selia yang dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah ditubuhkan dan undang-undang baru berkenaan akan berkuat kuasa. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, lembaga yang di bawah kementeriannya akan berusaha mempromosi, memudahkan dan membangunkan industri sagu dan nipah Sarawak sebagai sempadan baru untuk memaksimumkan pulangan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pekebun kecil. What we should do, we should be obliged to take along the socio-economic part of it and move them into, I call a hybrid, meaning to commercialize the traditional ways of doing things to be more profitable. On the other hand, we move into commercialization. Beliau berkata demikian semasa membentangkan RUU itu dalam persidangan hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menjelaskan RUU tersebut sudah lama tertangguh disebabkan industri nipah dan sagu mengalami kemerosotan dalam pengeluaran dan pendapatan berikutan persaingan daripada tanaman lain seperti kelapa sawit, lada dan getah. So therefore, it's very timely, even though it's long overdue, for us to look at set a body. That body that I mentioned earlier, that be able to set a policy and also other planning from upstream all the way to downstream and so on. Me as a minister of this ministry, we will engage, we will look into all the issues at hand and trying to resolve them amicably or mutually, because this is important for us to move forward. There is no way for us to develop any industry, any venture without trying to resolve in terms of especially conflicts and so on. Dalam pada itu, penubuhan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah amat bertepatan dalam membantu merancakkan industri dua komoditi tersebut di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, menerusi Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah, Sarawak boleh mengambil langkah sewajarnya ke arah menjadikan komoditi itu berdaya maju sebagai sumber pendapatan tinggi pada masa hadapan. In addition, many local communities inherit traditional techniques for generations to utilize the nipah palm that remain as a part of the community's livelihood. It is high time that this Dewan introduces this bill to establish this board. By having this board to oversee this industry, only then we can really take proper steps towards making this commodity as a viable source of high income in the future. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang undang-undang RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 pada hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Jelasnya lagi, lembaga itu harus memberi tumpuan kepada pendekatan yang lebih sistematik untuk membangunkan industri nipah daripada aktiviti huluan ke hiliran. Manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine pula berkata, kewujudan Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah pastinya akan dapat meletakkan industri sagu ke satu peringkat yang tinggi dalam menyumbang kepada pendapatan utama Sarawak di masa akan datang. Jelasnya lagi, beliau yakin salah satu fungsi lembaga berkenaan adalah untuk merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan pengeluaran pertanian. Dengan model program yang lebih tersusun dan efisien, ia akan membantu pekebun kecil dan pengusaha rumbia dalam mengaplikasikan amalan pertanian yang menguntungkan dan selaras dengan penggunaan teknologi pada masa kini. Apabila industri sagu ini semakin berkembang dan terdapatnya keperluan sumber manusia dalam industri, lembaga juga akan memainkan peranan penting untuk merancang silibus dan mengadakan program teknikal kepada mereka ini dalam melahirkan pekerja mahir yang terlatih.
Beliau berkata demikian semasa mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang RUU, Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah di Dun Sarawak pada Rabu. Tambahnya, kewujudan Sentek yang menawarkan program latihan berkaitan rumbia termasuk Crown Research yang mempunyai banyak data berkaitan hasil kajian sagu akan memartabatkan lagi industri sagu dan rumbia di Sarawak. Ujar Royston lagi, melalui Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah, ia dapat menentukan kaedah terbaik dalam membuat ketetapan harga semasa kedua-dua komoditi itu. Lembaga ini juga dapat menyelaras serta menstabilkan harga demi kepentingan dan kelangsungan pekebun kecil dalam industri ini. Harga bagi rumbia, kalau kita ikut sekarang ini, di kawasan-kawasan yang ada adalah berbeza-beza. Kawasan Balingian lebih kurang dalam RM7 sepotong, Mukah pula dalam 8 ke 10 ringgit dan manakala Dalat pula dalam lingkungan 12 sehingga 14 ringgit. Dalam perkembangan lain, rang undang-undang RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 untuk menukar gelaran Ketua Menteri Sarawak kepada Premier Sarawak tidak seharusnya dilihat sebagai perubahan bersifat kosmetik. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul menegaskan falsafah perubahan ini mesti difahami dengan lebih mendalam kerana ia melambangkan banyak perkara, terutama dalam konteks perjuangan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS memartabatkan kedudukan istimewa wilayah Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Katanya, pindaan dan perubahan ini juga seharusnya difahami dalam konteks usaha berterusan Kerajaan GPS untuk mempertahankan hak dan kepentingan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan yang dipersetujui dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Bila kita keluar daripada Barisan Nasional untuk menubuh GPS, itu bukti kesungguhan politik atau political will pemimpin-pemimpin kami dalam JPS, terutama sekali Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Jo, untuk bergerak ke depan secara agresif untuk memajukan Sarawak. Sejak kami bergabung di bawah GPS, banyak inisiatif pembangunan dilaksanakan serta usaha memperkasakan kedudukan kewangan dan ekonomi Sarawak. Perubahan nama rasmi Ketua Menteri Sarawak kepada Premier Sarawak adalah manifestasi usaha kami untuk meletakkan kedudukan istimewa Sarawak selayaknya sebagai rakan dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Tambah ahli Dewan Undangan Negeri Semop itu, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Upeng telah menjelaskan perubahan ini bukan untuk beliau sendiri tetapi untuk Sarawak dan generasi pemimpin masa depan. Dun Sarawak pada Selasa telah meluluskan RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 untuk menukar gelaran Ketua Menteri Sarawak kepada Premier Sarawak setelah mendapat sokongan 2/3 ahli Dewan Undangan Negeri. Sekian edisi malam bersama saya Janet. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.